Kita mulakan insya-Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, pagi tuan-tuan sedang menonton video ini adalah insya-Allah 25 Mac 14 Ramadan. Tuan-tuan, dah hampir separuh Ramadan. Hari ini alhamdulillah 25 Mac 14 Ramadan, separuh Ramadan telah berlalu. Tuan-tuan, ini video rakaman sebab sekarang saya berada di Tanah Suci. Hari ini 25 Mac, sepatutnya mengikut jadual saya sepatutnya berada di Madinah. Wallahu alam, kemungkinan besar insya-Allah saya sekarang berada di Madinah. Jadi tuan-tuan, saya rekod video ini lebih awal agar tuan-tuan boleh dapat manfaat, agar tanda berkontot 307 berjalan seperti biasa. Tuan-tuan, tanda berkontot kita bercakap tentang tema Ramadan. Jom kita recall apa kita telah study sebelum ini tentang tema Ramadan. Pertama, tuan-tuan, masuk Ramadan dengan niat untuk beramal soleh. Yang kedua, Ramadan tiba dengan bentuk ujian yang baru. Apa amal solehnya, apa ujian barunya untuk Ramadan tahun ini? Ujian barunya, amal solehnya adalah ketiga, Ramadan bukan tentang makan, namun tentang beri makan. Itu amal solehnya, itu ujian kita tahun ini. Ramadan bukan tentang makan, namun tentang memberi makan. Yang keempat, berpada dalam berbuka puasa, usah berlebihan. Itu amal soleh kita berikutnya. Itu ujian kita Ramadan tahun ini. Berpada buka puasa, jangan makan berlebih-lebihan. Yang kelima, manfaatkan apa yang masih elok. Usah beli yang baru. Baju raya tu, manfaatkan baju raya tu lepas. Kalau elok lagi, usah beli yang baru. Yang keenam, yang masih elok tu, baju raya tu lepas, yang masih elok tu membawa ganjaran yang lebih baik. Dan yang hari ini tuan-tuan, kali kelas yang ketujuh, kita bincang surah Al-Kawthar, surah yang ke-108, ayat 1 dan ayat 2. Komen di bawah tuan-tuan. Hari ini, semakkan kita Al-Kawthar, ayat 100, surah ke-108, ayat 1 dan ayat 2. Surah paling pendek dalam Al-Quran. Al-Kawthar, surah ke-108, ayat 1 dan 2. InsyaAllah. Tuan-tuan, masuk Ramadan dengan niat beramal soleh. Saya rasa tuan-tuan semua niat beramal soleh. Dan sekarang dah pun separuh Ramadan berlalu. Masuk Ramadan, kita akan diuji dengan ujian yang baru. Maka sekarang tuan-tuan, jom kita bertanya, adakah kita sanggup untuk mengambil ujian yang akan saya bincangkan hari ini? Kita diuji dengan ujian ini setiap tahun. Cuma terkadang orang tak sedar dia diuji dengan ujian ini, yang saya akan sebutkan sekarang. Tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan untuk kita berniat beramal soleh dalam Ramadan ini dengan kita cuba sehabis-baik menunaikan ataupun memenuhi ujian yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Tuan-tuan, Al-Kawthar ayat 108, Al-Kawthar surah 108 ayat pertama dan ayat kedua. Allah menyebut, Inna a'tainakal Kawthar. Kami beri kepada kamu Muhammad Al-Kawthar. Kami beri kepada kamu Al-Kawthar. Al-Kawthar tu apa tuan-tuan? Saya bentangkan daripada perkataan kathir, kathara. Kathara maksudnya banyak. Kathir maksudnya sangat banyak. Kawthar maksudnya terlampau banyak. Dan maaf. Dan Allah sebut, Inna a'taina kal Kawthar. Kami beri kepada kamu terlampau banyak. Tuan-tuan, Kawthar daripada perkataan kathara. Kathara maksudnya banyak. Kathir, sangat banyak. Kawthar, terlampau banyak. Inna a'taina kal Kawthar. Kami beri kepada kamu terlampau banyak. Tuan-tuan, ini terlampau banyak untuk bagi tuan-tuan sedikit gambaran. Ini banyak. Hampir segenggam beras. Itu banyak. Kalaulah tuan-tuan ada segenggam ditambah pula dengan seguni lagi, yang tuan-tuan boleh genggam, ini nama dia sangat banyak. Terlampau banyak adalah tuan-tuan ada berguni-guni. Itu namanya terlampau banyak. So tuan-tuan, Allah kata Allah bagi dekat kita banyak, bagi dekat kita sangat banyak, ataupun bagi dekat kita terlampau banyak. Yang mana satu? Banyak, sangat banyak atau terlampau banyak? Allah bagi kita Kawthar. Ayat ini
Inna a'tayna kal kautsar, kami beri kepada kamu al-kautsar. Allah tuju kepada baginda Nabi awalnya. Tapi ingat tuan-tuan, bukan sahaja Allah tuju kepada baginda Nabi. Ayat ini juga terpakai untuk tuan-tuan dan saya. Kita Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan, kelas hari ini saya tak cerita tentang asbabun nuzul ayat. Dan saya memang tak akan cerita pun kelas hari ini, sebab kelas ringkas. Tapi kesimpulan umumnya daripada surah ini adalah baginda Nabi, dia rasa macam dia dapat sikit. Allah ingatkan kepada baginda bahawa, no Muhammad, you got plenty. Allah bagi terlampau banyak Muhammad. Kautsar. Tuan-tuan, ini bukan semata-mata bercakap tentang telaga tu. Telaga Kautsar. Bukan semata-mata itu. Telaga Kautsar adalah part of Kautsar yang diberikan kepada Nabi. Telaga Kautsar tu cumalah satu daripada banyak lagi yang Allah beri kepada kamu Muhammad. Sekarang kita tinggalkan sekejap baginda Nabi, perbincangan tentang baginda Nabi, cakap tentang tuan-tuan dan saya. Hidup kita ni fokus tentang rezeki dahulu. Sebab saya nak kaitkan dengan tema Ramadan, tuan-tuan. Rezeki ni Allah bagi dekat kita terlampau banyak. Meskipun sebahagian tuan-tuan masuk Ramadan income kurang. Saya tak buat kelas berbayar, kelas tadabbur tak ada, kelas Ramadan. Maksudnya tuan-tuan tak bayar yuran. Maksudnya rezeki kurang sikit lah Ramadan. Tapi Allah pesan dekat kita, kamu buat apa pun, saat bila pun, hidup bila pun, Allah bagi terlampau banyak. Siapa kata Allah bagi sikit? Siapa kata Allah bagi banyak? No, Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan, tuan-tuan sepanjang Ramadan ini makan ataupun tidak? Makan kan? Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan makan beras ke? Kan ada lauk. Ada lauk. Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan ada bumbung atas kepala ke tidak? Ke bawah jambatan? Tuan-tuan ada bumbung atas kepala. Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan pergi sana sini jalan kaki ke? Ke naik basikal? Tuan-tuan ada kereta. Allah bagi terlampau banyak. Saya rabun, tuan-tuan pun sebahagiannya rabun. Allah biarkan rabun ataupun Allah memampukan tuan-tuan beli cermin mata. Mampu cermin beli mata. Mampu mengadakan cermin mata. Tuan-tuan ada telefon ataupun tidak? Kredit ada ke tak ada? Ada. Terlampau banyak. Allah kata, Allah bagi kepada kalian terlampau banyak. Sekarang saya nak bertanya tuan-tuan satu perkara. Kalaulah esok, bukan esok, hari ni. Kalau hari ni handset tuan-tuan hilang atau rosak. Kalau hari ni handset tuan-tuan hilang atau rosak. Soalan saya, bila tuan-tuan boleh dapat balik yang baru? Bila? Jawab. Fikir jap. Bila tuan-tuan boleh dapatkan balik handset baru? Kalau hari ni phone tuan-tuan rosak ataupun hilang. Sebahagian tuan-tuan akan kata, petang lagi dapat baru. Saya withdraw duit, saya pergi kedai dapat baru. Sebahagian tuan-tuan kata, saya tengok Shopee, 2 hari dia hantar main rumah. Bayar guna kad. Sebahagian tuan-tuan jawab macam tu. Sebahagian tuan-tuan yang mungkin kurang ada simpanan, tuan-tuan kata, dapat gaji, saya boleh beli yang baru dah. Tuan-tuan, umumnya tuan-tuan ni pakai handset RM1,000. Kalau yang kurang sikit mungkin RM600-700 handset. Tuan-tuan pakai handset tu. Kan tuan-tuan tak pakai 3 sekupang Nokia kan? Tuan-tuan pakai handset lingkungan 500-600 RM500-600 Itulah handset tuan-tuan. Bermaksud Allah bagi terlampau banyak. Tuan-tuan mampu beli handset macam tu sahaja. Beli handset baru walaupun nak tunggu gaji. Ustaz, handset baru rosak, gaji baru habis. Dapat gaji baru saya boleh beli handset. Maksudnya kurang sebulan. Kalau tuan-tuan kata kurang sebulan dapat gaji baru, tuan-tuan boleh beli handset baru, bermaksud kurang sebulan saja tuan-tuan perlukan untuk beli handset baru. Itu bukti apa? Itu bukti terlampau banyak Allah beri kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, kelas Al-Kautsar ni 1.5 jam saya bincang dengan pelajar-pelajar saya. Tapi hari ni saya nak cut short lah tuan-tuan. Saya tak maulah, saya tak rasa tak perlu buktikan lagi kot bahawa Allah beri terlampau banyak. Tuan-tuan tepuk dada tanya selera, aku ni betul ke tak cukup? Ataupun aku hanya beralasan bahawa tak cukup? Soalan saya tadi tentang handset hilang yang tuan-tuan boleh beli dalam masa kurang sebulan ataupun tunggu gaji, menunjukkan bahawa Allah beri terlampau banyak. Allah beri kepada tuan-tuan kemampuan tunggu gaji boleh keluar dah RM1,000 untuk beli phone. Tunggu gaji boleh keluarlah 600-700 untuk beli phone baru. Menunjukkan tuan-tuan Allah beri terlampau banyak. Apatah lagi benda lain. Maka tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan kata begitu, kalau tuan-tuan mengakui bahawa Allah beri kepada tuan-tuan terlampau banyak, Allah sebut Inna a'tainaka al-kautsar. Kami beri kepada kamu terlampau banyak. Maka. Saya kena tanda sikit perkataan tu saat skrin tuan-tuan. Allah. Mana. Okey. Saya tanda sikit perkataan tersebut. Maka. Oleh itu, justru itu, maka inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar. Oleh sebab Allah beri dekat kamu terlampau banyak, maka solatlah kamu untuk Tuhan kamu. Syukur. Allah bagi terlampau banyak kan? Solat untuk Tuhan kamu. Syukur. Wanhar, dan sembelih untuk Tuhan kamu. Menyembelihlah untuk Tuhan kamu. Sembelih untuk Tuhan kamu. Sebab apa? Sebab Tuhan beri kamu terlampau banyak. Handset hilang kurang sebulan, tuan-tuan boleh spend RM1,000. Maka tuan-tuan, satu bahagian lembu 600-700 je pun. Satu bahagian lembu untuk korban Aidil Adha akan datang cuma kurang apa? Kurang 1,000. Oleh sebab Tuhan beri terlampau banyak, maka sembelih untuk Tuhan. Ustaz, tema Ramadan pasal apa cerita Aidil Adha? Sebab ini tuan-tuan, Allah tak suruh tuan-tuan beli baju raya baru. Tuhan tak suruh. Tuan-tuan yang mahu beli baju raya baru. Maka tanya diri sendiri. Seluruh keluarga tuan-tuan ni, bapak-bapak dan mak-mak ni, beli baju raya untuk seluruh ahli keluarga habis berapa ratus? Kalau tuan-tuan bagi kata campur yang tu, campur yang ni, campur yang tu, campur yang ni, habis 500-600. Berarti tuan-tuan sanggup untuk somehow cari harta untuk spend benda kehendak. Bukan keperluan, kehendak. Bukan benda wajib, benda harus je pun beli baju raya ni. Tuan-tuan boleh cari 500-600 untuk beli baju raya satu family. Mana mungkin tuan-tuan tak mampu untuk cari 500-600 untuk sembelih satu bahagian untuk the whole family. Satu bahagian bukan seorang, the whole family. Ketua keluarga sembelih satu bahagian akikah, satu bahagian lembu korban adalah untuk seluruh family, bukan untuk seorang. Tuhan tak suruh beli baju raya, tuan-tuan pilih untuk beli baju raya. Maka tuan-tuan, ujian Ramadan ini adalah, kalau selama ini kita tak mampu nak cari satu bahagian untuk menyembelih lembu, maka boleh ataupun tidak Ramadan kali ini, sementara sekarang baru pertengahan Ramadan, tak beli baju raya lagi kot. Maka boleh ataupun tidak tuan-tuan kecilkan nafsu, mengajar nafsu untuk tuan-tuan tidak beli baju raya agar tuan-tuan boleh menyembelih pada Aidil Adha kurang 2 bulan lepas Aidil Fitri. Tuan-tuan balik raya ataupun tidak untuk Aidil Fitri. Tuan-tuan balik raya. Tuan-tuan, Tuhan tak suruh tuan-tuan balik raya. Tuhan tak suruh tuan-tuan bayar tol, bayar sewa, bayar tol, bayar duit minyak untuk balik raya. Tuhan tak suruh. Tuan-tuan berkehendak untuk balik raya. Tuan-tuan bayar tol 100 pergi balik. Tuan-tuan bayar rumah pergi balik. Bayar minyak pula pergi balik lagi 200, dah 300 dah. Lepas tu tuan-tuan beli bunga api pula, Tuhan tak suruh. Beli kuih raya pula, Tuhan tak suruh. Benda tu benda berkehendak. Maka kalau bajet raya tuan-tuan dah habis 500-600, tidakkah boleh tuan-tuan korbankan balik kampung raya? Oh, nampak macam kejam kan? Tak kejam. Bolehkah tuan-tuan korbankan duit bunga api tersebut untuk menyembelih korban pada Aidil Adha akan datang? Tuan-tuan, Aidil Adha cumalah 2 bulan lepas Aidil Fitri. 2 bulan. Tuan-tuan, Allah tak suruh kita membesarkan Aidil Fitri gila-gila sehingga kita membiasa-biasakan Aidil Adha. Sedangkan Aidil Adha adalah lebih utama daripada Aidil Fitri. Maka tuan-tuan, apa amal soleh yang saya ajak tuan-tuan lakukan sekarang? Saya bukan amal soleh yang saya ajak tuan-tuan tu adalah tak balik raya, bukan. Bukan saya ajak tuan-tuan untuk tak beli baju raya, tak beli baju baru, bukan itu yang saya ajak. Saya ajak untuk tuan-tuan jangan beralasan untuk tidak menyembelih pada Aidil Adha akan datang. Maka tuan-tuan, berazamlah amal soleh tahun ini. Selepas Aidil Fitri ni,
kurang 2 bulan. Sebab Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah kita dah raya. Zulhijjah pula bukan hujung Zulhijjah, 10 Zulhijjah. So tuan-tuan, maksudnya kurang 2 bulan lebih sikit ya. Syawal, Zulqa'dah 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari lepas Aidilfitri adalah Aidil Adha. Lepas Aidilfitri ini kita sembelih korban. Azam siap-siap. Lepas Aidilfitri ini kita sembelih korban. Itu ujian baru tahun ini. Tak baru. Ujian ini sepanjang tahun. Setiap tahun ada ujian ni. Ramai orang tak sedar terlepas pandang. Kita spend gila-gila untuk Aidilfitri. Kita lupa yang sebahagian mazhab mengatakan wajib menyembelih korban. Mazhab Syafi'i kata sunat apa? Hukumnya apa? Sunat muakkad yang menghampiri wajib. Saya tak ingat istilah Arabnya dalam mazhab Syafi'i. Sembelih korban tu sunat muakkad yang menghampiri wajib. Mazhab Hanafi Maliki mengatakan wajib sembelih korban. Tuan-tuan, jangan spend gila-gila Aidilfitri. Kita lupa tentang Aidil Adha. Ada ibadah besar yang kita perlu buat. Kosnya tak sampai sebiji phone, tuan-tuan. Kosnya tak sampai sebiji phone, tuan-tuan, yang kalau hilang tersebut. Maka tuan-tuan komen di bawah, berazamlah lepas Aidilfitri ini kita sembelih korban. Komen di bawah, selepas Aidilfitri ini saya sembelih korban. Tulis begitu, tulis saya. Saya tu tuan-tuan lah, bukan saya. Selepas Aidilfitri ini saya sembelih korban. Komen di situ. Selepas Aidilfitri ini saya sembelih korban. Lepas Aidilfitri ini saya sembelih korban, insya-Allah. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Di saat tuan-tuan tonton video ni, saya berada di Tanah Suci untuk ibadah umrah. Dah selesai dah. Sekarang sepatutnya saya berada di Madinah. Maka tuan-tuan doakan saya yang bermusafir di sini. Doakan saya pulang dengan selamat, insya-Allah. Doakan Aidilfitri, Aidil Adha akan datang. Saya dan tuan-tuan berupaya untuk menyembelih korban, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Aidilfitri, Aidil Adha. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.